القيوم وأتوب إليه. أستغفر الله العظيم الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه. أستغفر الله العظيم الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه. أستغفر الله العظيم الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه. أستغفر الله العظيم الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه. أستغفر الله العظيم الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه. أستغفر الله العظيم الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه. لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير. لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير. لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير. لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير. لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير. لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير. لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير. لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير. لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير. لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير. اللهم أجرنا من النار اللهم أجرنا من النار اللهم أجرنا من النار اللهم أجرنا من النار. اللهم أنت السلام منك السلام وإليك يعود السلام. حينا ربنا بالسلام وادخلنا الجنة دار السلام. تباركت ربنا وتعاليت يا ذا الجلال والإكرام. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. الله لا إله إلا هو الحي القيوم لا تأخذه سنة ولا نوم له ما في السماوات وما في الأرض. من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء. وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala asyrafil mursalin wa ala alihi washabihi ajmain. A'udzu billahi minan nar min syarril kuffar min ghadabil jabbar wal izzatu lillahi wal rasulin. Allahumma ghnina bihalalin harami wa siwa bismika Allahumma ya daim ya hayyu ya fardu ya wit ya ahad ya samad. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahi ma sya'allah la yasrifu Allah. Bismillahi ma sya'allah la yasrifu suwayullah. Bismillahi ma sya'allah ma kana min ni'matin fa min Allah. Bismillahi ma sya'allah la ya'ti bil hasanati illa Allah. Bismillahi ma sya'allah la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Allahumma nas'aluka bi barakati syarifah an tuhimala dunia. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah, jumpa lagi untuk pengisian maghrib kita untuk surau Al-Hidayah, Kajang Benda Teknologi, dan surau Hidayah dengan surau satu lagi, surau insyaAllah tak ingat, Al-Hidayah dengan surau Madrasah Ceras Perdana, insyaAllah tarikh yang sama, insyaAllah kuliah hari ini.
Satu subuh, satu maghrib, tapi saya sekalikan untuk dua surau insya-Allah. Kita ikut kitab series kita waktu PKP, iaitu tafsir Tuan Guru Ni Abdul Aziz, dah masuk ayat 108. Kitab Tian Tanbihul Ghafilin kita hold down dulu sehingga dapat kuliah yang sebenarnya insya-Allah. Kita teruskan ayat 108. Kita mula surah Al-Fatihah. Auzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Shiratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim. Insya-Allah. Siapa yang ada kitab boleh buka muka surat 519 ayat 108. Surah Yunus, tafsir Tuan Guru Ni Abdul Aziz. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Qul ya ayyuhan nasu qad ja'akumul haqqu mir rabbikum faman ihtada fa innama yahtadi li nafsihi wa man dhalla fa innama yadillu 'alaiha wa ma ana 'alaikum biwakil. Sadaqallahu azim. Surah Yunus ayat 108. Ya, ceritakan, diterjemahkan. Katakanlah wahai Muhammad, wahai sekalian manusia, telah datang kepada kamu kebenaran Al-Quran daripada Tuhan kamu. Oleh itu sesiapa yang mendapat hidayat petunjuk, yakni beriman kepadanya, maka faedah hidayat petunjuk itu terpulang kepada dirinya sendiri. Dan siapa yang sesat mengingkarinya, maka bahaya kesesatannya itu tertimpa ke atas dirinya sendiri. Dan aku pula bukanlah menjadi wakil yang menguruskan soal iman atau keingkaran kamu. Surah Yunus ayat 108. Kul, kata Tuan Guru. Kul maksudnya, ditafsirkan Tuan Guru, kata olehmu, buat bersyarah olehmu, buat ceramah olehmu, buat usrah olehmu. Tuan Guru tafsirkan, buat seminar olehmu, yakni sebagaimana kata Tuan Guru Ambo selalu sebut, ada tempat-tempat Allah bubuh perkataan kul dan ada tempat-tempat yang tidak ada. Tujuan kul ni, perkataan kul ialah hendak tarik perhatian orang supaya mendengar betul-betul apa yang Nabi kata. Yang Nabi kata bersebut dengan huruf kul, ya, perkataan kul. Kata apa kata tu? Kata ya ayyuhan nas, wahai orang, wahai manusia, wahai segala makhluk, wahai segala manusia. Qad ja'akumul haqqu mir rabbikum, sesungguhnya benda sebenar ini datangnya daripada Allah, daripada Tuhanmu sendiri. Dalam ayat ini Allah tidak guna perkataan minallah, tetapi dia sebut mir rabbikum. Allah maknanya Tuhan dan Rabb pun maknanya Tuhan. Tetapi dari segi bahasa ia maksud berlainan. Kalau sebut Allah dan kalau orang itu faham sungguh siapa Allah, orang akan naik gerun. Bagi orang Melayu yang memahami bahasa Melayu, dia naik gerun apabila kita kata ke bawah duli yang maha mulia, yang di-Pertuan Agong. Kalau orang Melayu, itu yang terlampau tinggi sangat, terlampau gerun sangat, bimbang, silap sikit nak bercakap atau silap sikit perbuatannya.
Pasal apa? Berdepan dengan yang duli, yang maha mulia, ya, yang di-Pertuan Agong. Bimbang kita. Jaga betul tata sulilah kita, tata tertib kita. Tak boleh silap. Siap praktis dulu baru boleh menghadap duli yang maha mulia. Apabila dia menerima perintah secara gerun, tidak ada kemesraan dalam hati kerana dia terima. Dia menerima perintah secara gerun, dia tidak kemesraan dalam hati kerana dia terima dengan takut, terima dengan paksa. Tetapi kalau orang yang keluar perintah adalah orang yang kita sayang, yang kita hormat, yang kita mengenang budi, penerimaan itu adalah dengan sukarela, dengan puas hati, dengan dada terbuka. Tuhan hendak manusia mendengar perintah dia dengan cara sukarela, dengan puas hati, bukan dengan cara gerun. Itu sebenarnya kehendak Tuhan. Ya, bukan terpaksa, tapi puas hati, tidak rasa gerun, tidak rasa dengan cara sukarela. Rab, kata Tok Guru, maknanya pelihara, yakni mendukung, mengasuh, mendidik, beri makan sejak daripada perut mak kamu. Siapakah dia yang proses darah bertukar menjadi daging? Allah. Siapa yang dia bubuh tulang apabila daging pejal maulid? Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Selepas daging keras maka telinga cukup semua. Allah masukkan ruh. Apabila kita kenang balik susah payah Tuhan kepada kita ini, mudah-mudahan segala perintah yang dia bagi kita terima dengan segala senang hati. Itu sepatutnya kita sebagai makhluk ataupun manusia yang special, makhluk kita daripada Allah Ta'ala. Sepatutnya kita patah balik dengan Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Kalau tidak silap, kata Tok Guru, kalau tidak silap hamba, ada lebih kurang 40,000 urat saraf berhimpun di mata manusia untuk bagi peluang untuk melihat, sama ada dalam gelap ataupun dalam cerah. Diterangkan Tuan Guru, ada 40,000 urat saraf berhimpun di depan mata. Allahu Akbar. Hebatnya teknologi Allah Ta'ala. Sebab itulah semakin tinggi kajian para saintis, semakin rapat mereka dengan Allah Ta'ala. Sepatutnya ahli-ahli sains Islam orang yang paling rapat dengan Allah Ta'ala. Tetapi dengan sebab sains dikemudi oleh orang yang tidak beragama, maka hasilnya semakin tinggi sains, semakin banyak AIDS, penyakit AIDS, kata Tok Guru. Semakin banyak zina, semakin banyak rogol, banyak merompak, banyak rasuah. Ini berpunca kepada ilmu yang dikendalikan oleh orang yang tidak berkelayakan. Dia menyalahgunakan sains. Pasal apa? Dia tidak bersama dengan Allah. Dia tak gunakan langsung, tak utilas betul langsung dengan bab agama Allah Ta'ala. Dia dengan bab dunia saja, dengan bab sains dia. Itu yang dia terlampau bangga hingga lupakan Allah Ta'ala. Famanih tadaw fa innama yahtadi li nafsi. Oleh itu Tuhan kata, mana-mana orang yang mendapat hidayat, maka hidayat dia itu akan memberi guna kepada dia sendiri. Wa man dhalla fa innama yadillu 'alaiha. Dan mana-mana orang yang sesat, maka bererti menyesatkan lagi atas dirinya sendiri. Maknanya Al-Quran ini mengandungi barang sebenar yang mari daripada Allah. Tapi tidak semua manusia mempunyai bakat menjadi baik, kerana Al-Quran memimpin orang yang berbakat sahaja ke arah kebaikan.
Pada orang yang tidak berbakat kerana dia tidak suka mencari bakat, maka Al-Quran bawa dia ke neraka. Ni. Tak ada pilihan. Ya. Tak ada pilihan sebenarnya. Kita ada pilihan dua, satu ke neraka, satu ke syurga. Ni kena renung kita. Sepatutnya kita ni manusia, ya, untuk mendapat hidayat. Hidayat itu akan beri kita guna kepada diri kita sendiri. Dan mana-mana orang yang sesat, maka berarti menyesatkan lagi pada dirinya sendiri. Maknanya Al-Quran ini mengandungi barang sebenar, barang yang mari daripada Allah Ta'ala. Itulah yang nak memimpin kita besok. Sekarang pun akan dipimpin, untuk kita jalan satu lagi alam yang kita nak hadapi. Kalau tak, tak hendak menghala bab kebaikan, Quran akan orang tersebut tak nak langsung minat, tak ada bakat langsung dengan bab Al-Quran. Dia tidak suka cari bab bakat Quran tu, tak nak cungkil dalam Quran, maka Al-Quran bawa dia ke dalam neraka, akan diserahkan di dalam neraka. Serupa kita cari pitih, kata tu guru. Adakah setiap orang yang ada pitih selamat? Adakah tiap-tiap orang yang berharta selamat? Berapa banyak orang yang ada pitih akhirnya bankrupt. Hendak pakai slipper je pun tidak boleh. Kerana apa? Kerana dia tidak pandai guna pitih. Katakanlah dia boleh pitih dengan berhutang kerana hendak berniaga. Tetapi bila dapat pitih, dia buat rumah besar, beli kereta baru, selepas itu kahwin dua. Itu yang baik. Berjuruh, kata Tok Guru. Itu yang berjuruh ataupun baik. Walaupun tidak berapa kena sebab tidak buat untuk berniaga. Disalahgunakan wang pinjaman tu. Walau dia dapat pinjaman tu, contohnya daripada bank SME ke, untuk berniaga. Banyak dia bagi, 100,000, 200,000. Dibuatnya cerita lain. Tu. Maksudnya tak boleh jumpa bab pitih. Hilang karuan, hilang pedoman. Begitulah hakikatnya Al-Quran. Memang Al-Quran ini turun dari langit, membawa kebenaran. Bagi setengah orang, dia guna Al-Quran, dia asah bakat, maka usaha dia itu membawa kebaikan kepada dia sendiri. Orang yang buat baik dengan Al-Quran, digunakan, diasahnya bakat dalam Al-Quran tu, akhirnya dia berjaya dengan diri dia sendiri, dengan Al-Quran. Mana-mana orang yang tidak peduli kepada Al-Quran sehingga sesat, maka akibatnya naik ke atas batu kepala dia juga. Siapa yang tak guna Al-Quran, dia guna benda lain, akhirnya sesat, maka akibatnya naik ke atas kepala dia sendiri, akan diseksa dia balik sendiri. Tuhan kata, wa ma ana alaikum biwakil. Aku ini bukan kamu. Selepas aku turunkan Al-Quran, kata Allah, terserahlah kepada kamu, sebab aku beri otak kepada Nabi. Aku bukan budak kamu, kuli kamu, hendak jaga kamu siang malam, memandu kamu ke syurga. Allah boleh buat begitu kalau tentu kamu kayu, batu, tetapi Allah kena buat tubik ataupun keluarkan otak supaya kamu tidak berotak. Allah kena buang mata supaya kamu tidak boleh kelih ataupun melihat. Dan Allah boleh kena tutup lubang telinga supaya kamu tuli peka. Ketika itu bolehlah Allah tolak kamu ke syurga dengan tidak payah kamu buat ibadat. Mahukah kamu menjadi makhluk serupa kayu dan batu? Ni Allah tanya balik kita. Pasal apa? Allah bagi kemudahan, Allah bagi nikmat melihat, nikmat mendengar, nikmat merasa, semua cukup untuk menolak kita, memimpin kita ke dalam syurga. Tapi kedegilan kita macam tidak berotak.
kita ada otak sebenarnya untuk berfikir. Allah suruh kita berfikir. Orang pernah bertanya kepada Sayyidina Ali radhiyallahu anhuma, wahai Ali, kalau Tuhan tanya kamu mana lagi baik, kamu mati masa kecil lagi dan garanti masuk syurga, berbanding dengan Allah bagi kamu tua seperti sekarang, dan Allah beri kamu kuasa memilih yang mana lagi baik, yang mana jalan molek. Kamu hendak masuk syurga secara free ataupun masuk syurga dengan cara bersusah payah? Ni tanya. Sayyidina Ali menjawab, aku tidak mahu mati masa kecil walaupun aku dijamin masuk syurga. Kerana apa? Apabila aku mati masa kecil, aku tidak sempat merasa kenikmatan hidup, dan nikmat yang paling aku sedap merasainya sekarang ialah nikmat mengenalmu, wahai Allah. Ini kita panggil nikmat makrifat. Tu Sayyidina Ali punya level, tuan-tuan. Ya. Nikmat yang paling seronok dia ialah nikmat waktu hidup. Ya. Dia tak nak mati waktu kecil, tapi dia nak hidup. Pasal apa? Dia nak rasa nikmat, nak masuk ke dalam syurga, walaupun dia dah dijamin masuk syurga. Bila dia mati masa kecil, dia tak dan merasai kenikmatan hidup. Atau dia minta mati tua. Dan nikmat yang paling dia sedap merasai ialah nikmat mengenal Allah Subhanahu Wa Taala. Tu yang dia berdoa, wahai Allah, minta kepada Allah Taala nikmat mengenal Allah Subhanahu Wa Taala. Tu dipanggil nikmat makrifat. Sebab tu yang mula-mula kita sepatutnya kita mengenal Allah Subhanahu Wa Taala. Itu kadang-kadang kita tak perasan. Apabila aku mengenalmu, maka segala benda lain lekeh. Tidak ada nilai berbanding dengan makrifat mengenalmu Allah sepenuhnya. Ketika aku bernyawa, teringatkan kepada budimu. Ketika aku kencing berak, aku kenang budimu Allah. Kalau tidak keranamu, sudah tentu air kencing yang terkandung dalam tubuh aku tidak boleh tubik ataupun keluar. Makanan yang terkandung dalam tubuh aku tidak boleh keluar. Bagaimana aku hendak buat seketika itu? Sebab tu kita kena bersyukur, tuan-tuan. Boleh buang air kecil, boleh buang air besar. Ada orang sampai lah ni tak boleh buang air besar. Terpaksa guna beg, terpaksa guna tube untuk membuang najis dia. Kita pastikan kita bersyukur Allah bagi anggota yang lengkap, cukup untuk dapat nikmat. Sampai buang air kecil tu dapat nikmat membuang air kecil. Bayangkan kalau tak boleh buang air, kan payah, hilang bab nikmat. Sebab itulah waktu kita masuk jamban ada doa, kata Tok Guru. Bila masuk jamban ada doa sebenarnya. Kadang orang tak nak ambil tahu. Hendak keluar jamban pun ada doa. Ketika masuk jamban, Allahumma inni a'udzubika min khubus wal khaba'is. Wahai Tuhan, minta jauhkan aku daripada benda keji. Ketika tubik keluar jamban, alhamdulillahillazi azhaba anni al-aza' wa afani. Segala puji bagi Tuhan kerana kamu melepaskan air kencing dan najis yang menyakitkan badanku, di samping memberi keselesaan kepadaku melalui buang air kecil ataupun buang air besar. Tu nampak nikmat membuang air. Siap ada doa lagi, tuan-tuan. Tu kadang-kadang kita tak perasan, tak cukup, tak langsung bersyukur dengan Allah Subhanahu. Semua nikmat yang dapat aku rasai lah ni, kata Tok Guru, bermakna aku dapat menikmati kudratmu. Dapat menikmati kudratmu dan kuasamu Allah. Ini kena renung kita. Apa yang kita dapat tu semua datang daripada Allah Ta'ala, untuk kita syukur apa yang Allah bagi
nikmat. Habis. Ayat 108 nak mengingatkan kita, hati-hati nikmat yang Allah beri. Diingatkan kita melalui ayat 108, diingatkan wahai sekalian manusia, wahai Muhammad, termasuk kita sebahagian daripada manusia, telah datang kepadamu kebenaran, iaitu Al-Quran daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Oleh itu, siapa yang mendapat hidayat petunjuk beriman kepadanya, maka faedah hidayat petunjuk itu berpulang kepada dirinya sendiri. Siapa yang saat sesat, engkar pada Allah Ta'ala, maka bahaya kesesatan itu tertimpa ke atas dirinya sendiri. Aku pula bukanlah menjadi wakil yang menguruskan soal iman dan keingkaran kamu. Ni ceritakan semuanya iman dan tauhid kita kepada kita sendiri yang buat keputusan. Pasal apa? Dah ada petunjuk, dah ada maps, dah ada ways, dah ada peta dalam dunia ni, iaitu Al-Quran, ayat-ayat Allah. InsyaAllah. Dan akhir sekali kita pergi tafsir, bacaan tafsir ayat yang 109. Ayat akhir surah Yunus. Kita tengok tafsir ringkas pada Tuan Guru. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wattabi' ma yuha ilaika wasbir hatta yahkumallah wa huwa khairul hakimin. Sadaqallahu azim. Surah Yunus ayat nombor 109. Kita tengok terjemahan dia. Dan turutlah apa yang diwahyukan kepadamu, serta bersabarlah kepada perjuangan mengembangkan Islam, sehingga Allah menghukum di antaramu dengan golongan yang ingkar dan memberikan kepadamu kemenangan yang telah dijanjikan, kerana dialah jua sebaik-baik hakim. Ini mengingatkan kita, apa yang kita dah diwahyukan kepada kita, taatlah, turutlah apa yang diwahyukan. Kemudian sabar, kata Allah Ta'ala, dalam menjuangkan perkembangan Islam. Dia takkan ada jalan senang. Nabi pun ikut jalan yang susah. Macam-macam diuji Rasulullah SAW. Ini kena renung kita. Tengok tafsir ringkas Tuan Guru. Wattabi'a ma yuha ilaika wasbir. Wahai Muhammad, turutlah sebanyak mana wahyu yang diberi kepada kamu. Wasbir, dan bersabarlah. Hatta yahkumallahu, sehingga Allah Ta'ala memberi keputusan. Wa huwa khairul hakim, dan Allah sebaik-baiknya hakim memutuskan kata-kata. Ni ingat, kita akan diutuskan dan diutuskan Allah Ta'ala Nabi, dan dari bagi kitab Allah Ta'ala. Kemudian kena ingat, jangan bimbang, orang yang ingkar akan dihukum Allah Ta'ala, dan orang yang hebat taat pada Allah Ta'ala akan diberi kemenangan yang telah dijanjikan, kerana dialah sebaik-baiknya hakim, iaitu Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Tu hakim yang paling hebat. Tuan-tuan jangan miss, zikir ya hakim, ya hakim, ya hakim. Yang kita miss, bab zikir tu, besok Allah akan kesan kita sebagai orang yang selalu sebut nama dia, ya hakim, ya hakim, ya hakim. InsyaAllah. Takat tukut malam ni. Mudah-mudahan pengisian malam ni walaupun sekejap. Minta maaf saya kurang sihat sikit. Mohon didoakan kepada saya biar sihat untuk meneruskan pengajian. Habis dah surah Yunus. Kita akan jumpa surah yang lain, tafsiran Tuan Guru ni Abdul Aziz, insyaAllah. Alhamdulillah, yang terbaik datangnya daripada Allah Ta'ala, yang lemah daripada saya sendiri. Kita sudah yang surah Al-Fatihah. Alhamdulillah. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim.
Allahumma tawil a'marana wasahi ajsadana wa nawwir qulubana wasabbid imanana wa ahsin a'malana wasi' arzaqana wa ilal khairi qaribna wa ani syaribna wa qdi awadina fid din wa dunya wal akhirah. Ya Allah, panjangkan umur kami, sihatkan badan kami, terangkan hati kami, tetapkan iman kami, elokkan amalan kami, luaskan rezeki kami, dekatkan kami kepada kebajikan, jauhkan kami daripada kejahatan, tunaikan hajat kami. Tawassalna bizul jabarut wa tasamna malakut allazi la yamut isrif annal bala wal waba innaka ala kulli syai'in qadir. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillah masyaallah la yasuqu ya Allah. Bismillah masyaallah la yasrifu suwa ya Allah. Bismillah masyaallah man kana min ni'matin fa min Allah. Bismillah masyaallah la ya'ti bil hasanati illa Allah. Bismillah masyaallah la haula wala quwata illa billahil aliyyil azim. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati wa qina azabannar. Wa sallallahu alaihi wasallam Muhammad wa alihi wasallam. Walhamdulillahirabbil alamin. InsyaAllah terima kasih pada surau Al-Hidayah Bandar Teknologi Kajang dan surau Madrasah Ceras Perdana di Ceras. InsyaAllah bagi ruang untuk online malam ini. InsyaAllah kita sudah esok, kita jumpa lagi esok InsyaAllah surah yang baru. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. InsyaAllah.